Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond. Oke saudara-saudara, seperti yang saudara lihat di thumbnail ataupun di judul yang saya berikan, Sabah merupakan titik permulaan untuk UMNO bangkit semula. Kalau UMNO masih berminat untuk bangkitlah. Tetapi walau bagaimanapun ada kaedah-kaedah dan cara yang perlu pucuk pimpinan UMNO perhatikan dan ambil kira untuk memastikan hal ini, jumpstart UMNO ini boleh direalisasikan. Kenapa negeri Sabah yang saya pilih sebagai negeri yang sesuai untuk UMNO memulakan semula kekuatannya? Kenapa tidak Johor? Johor, saudara-saudara, kita tahu sekarang ini berada di bawah pemerintahan UMNO atau Barisan Nasional selepas kemenangan gemilang di pilihan raya negeri yang baru berlaku di negeri Johor. Tetapi kita kena ingat, hal berkenaan berlaku sebelum tsunami hijau. Kita pun harus ambil kira faktor bahwa Johor ini merupakan kawasan tumpuan untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin, yaitu ketua kepada Perikatan Nasional, menjumpstart parti dia pula. Okey? Jadi kemungkinan untuk UMNO bangkit di Johor sudah kurang. Kalau kita perhatikan keputusan PRU ke-15 pun, UMNO kalah di beberapa kerusi tradisi yang mereka pernah dapat di Johor. Apatah lagi dengan hukuman yang telah diberikan kepada Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin. Jadi sudah tentu kekuatan UMNO di Johor akan sedikit melemah. Pahang, saudara-saudara, walaupun juga diperintah oleh seorang menteri besar daripada UMNO, tapi kita faham ini adalah gabungan, kerajaan gabungan, dan UMNO tidak memiliki majoriti mutlak. Jadi untuk UMNO bangkit di sana, saya rasa agak kurang bersesuaian. Perak, walaupun Perak ini saudara-saudara turut diperintah oleh seorang menteri besar daripada UMNO, tetapi jauh lebih parah daripada Pahang, UMNO tidak memegang majoriti mutlak di sana, ya. Datuk Searani dipilih hanya untuk mencukupkan ataupun menghindari daripada PN mengambil alih kuasa di Perak. Kemudian masih ada Negeri Sembilan, saudara-saudara. Walaupun Negeri Sembilan ini timbalan Presiden Datuk Muhammad Hassan berada di sana dan Khairi Jamaluddin sudah dipecat. Walaupun Negeri Sembilan ini kita anggap sebuah negeri yang diperintah oleh PKR, tetapi adalah chance sikit. Tetapi berbeza dengan Sabah. Sabah yang mempunyai 73 kerusi, walaupun pada ketika ini UMNO cuma mempunyai belasan kerusi di sana, tidak sampai 20, tapi itu diakibatkan oleh GRS yang dibentuk semasa PRN ke-15 dulu, yang tidak memperuntukkan kerusi yang cukupnya bagi UMNO di Sabah. Jadi UMNO sebagai satu-satunya negeri yang mempunyai 26 kerusi. Sarawak tidak masuk sebab tidak UMNO, ya. Sarawak ada 31. Sabah merupakan antara negeri yang mempunyai sumbangan kerusi terbanyak untuk bakal UMNO tandingi. Jadi Sabah sangat masuk akal untuk UMNO jadikan bastion atau kubu kuat barunya untuk merevive semula kekuatannya. Tetapi ada satu kaedah atau ada satu halangan yang perlu UMNO ambil kira, yaitu perpecahan di kalangan pemimpin UMNO Sabah itu sendiri. Okey, saudara-saudara. Di Sabah sekarang ini secara ringkasnya terdapat 3 kubu. 3 kubu. Yang pertama, yang diketuai oleh Ketua Badan Perhubungan UMNO itu sendiri, yaitu Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Yang kedua, kubunya masih belum ada, tetapi sudah dilantik untuk menguasai perundingan bagi Barisan Nasional di Sabah, yaitu timbalan kepada Ketua Badan Perhubungan UMNO Negeri, yaitu Datuk Yaakob Khan. Yang ketiga adalah kubu yang sekarang ini berada dalam kerajaan atau jajaran GRS, yang terdiri daripada timbalan Ketua Menteri Sabah, yaitu Datuk Seri Syahilmi Yahya beserta 4 orang adun lainnya. Jadi inilah yang perlu pucuk pimpinan ambil kira. Di antara 3 kubu ini, kubu yang mana yang paling sesuai merevive UMNO? Jadi kita harus lihat kepada akar umbi. Akar umbi cenderung ke mana? Kalau dia cenderung kubu pertama, maka yang pertama itu harus kita kuatkan. Kalau yang kedua, ketiga. Jadi ayo kita lihat satu persatu. Kubu yang pertama, yang diketuai oleh Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, adalah kubu yang saya rasa paling sesuai untuk UMNO jadikan landasan menghidupkan semula peluangnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat prestasi calon-calon UMNO, walaupun tidak ramai yang bertanding pada PRN yang ke-15 dulu, jauh lebih baik daripada calon daripada 2 kubu lainnya. Kita perhatikan baru-baru ini, saudara-saudara, di PRU yang ke-15, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin bertanding di kawasan Parlimen
Kinabatangan. Kemudian Datuk Insinyur Suhaimi Yahya juga bertanding di Putatan. Kemudian Datuk Yaakob Khan juga bertanding di Sepanggar. Di antara ketiga-tiganya ini, Datuk Seri Bung Mokhtaradin berjaya mempertahankan kursi beliau. Datuk Yaakob Khan yang bertanding untuk pertama kali di Parlimen kalah di Parlimen Sepanggar. Kemudian Datuk Insinyur Suhaimi Yahya menang di Putatan tapi dengan majoriti yang sangat tipis. Itu pun dengan bantuan daripada Ketua Bahagian UMNO Putatan, yaitu Jeffrey Nur Muhammad dan pasukannya, yang terang-terangan merupakan salah seorang daripada anggota daripada kubu Datuk Seri Bung Mokhtaradin. Jadi kita lihat saudara-saudara, akar umbi lebih memihak kepada Datuk Seri Bung Mokhtaradin. Jadi untuk memastikan UMNO boleh memenangi kursi yang banyak, maka inilah faktor yang perlu kita perhatikan, yaitu akar umbi. Yang kedua, winnable constituencies. Kawasan-kawasan yang boleh dimenangi. Kita tahu kawasan Pantai Timur Sabah satu ketika dulu sangat-sangat dikuasai oleh Parti Warisan. Tetapi apabila kita rujuk kepada keputusan PRU yang baru-baru ini, Warisan sebenarnya sudah tidak ada lagi kawasan yang boleh dianggap kuat, kecuali kawasan sempurna itu sendiri, yang diwakili oleh Presiden mereka, Datuk Seri Shafie Apdal. Jadi, kalau UMNO meletakkan calon di Pantai Timur Sabah, peluang untuk UMNO mendapatkan jumlah kursi yang banyak sangat-sangat cerah. Karena kita tahu saudara-saudara, jikalau PRN dilaksanakan di Sabah sekarang, sebenarnya Barisan Nasional mempunyai peluang yang jauh lebih baik berbanding dengan PJRS. Yang kita tahu, siapa di belakang mereka adalah mantan Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Musa Aman, kemudian Parti Keadilan Rakyat atau Pakatan Harapan, yang kita tahu sekarang ini rakyat sedang mengeluh, jadi kita tahu peluang mereka sangat-sangat tipis. Dan mereka ini sebenarnya Pakatan Harapan kalau di peringkat PRU mungkin kuat, di peringkat PRN diorang jarang kuat. Jadi kita lihat, UMNO mempunyai peluang untuk memenangi Sabah. Jika UMNO boleh memenangi Sabah di peringkat negeri, tidak mustahil daripada 26 kursi yang bakal ditandingi nanti, UMNO senang-senang boleh mendapatkan sekitar 17 atau 18 kursi. Ya, ini sangat-sangat penting karena UMNO sekarang ini campur di Semenanjung pun baru 26 kursi. Baru 26 kursi. Jadi saudara-saudara, kalau di Sabah dapat 17, campurlah dalam 30 kursi di Semenanjung, maka dapat balik 47, UMNO boleh mengembalikan semula suaranya. Kalau kita mau UMNO ini bangkit di PRU yang ke-16 ini tidak mungkin. Karena keadaan UMNO sekarang sangat kecamuk. Tetapi sasaran utama UMNO untuk bangkit adalah PRU yang ke-17. Ataupun di PRN 6 negeri ini, UMNO sekurang-kurangnya harus membentuk kerajaan. Kalaupun tidak sendiri, dengan parti-parti lain, berdasarkan kepada prestasi semasanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.